Bab keterangan tentang orang-orang yang mati syahid. Terjemahannya sudah kita bagi dah minggu lepas. Tak payah dah. Nah, kita ambil terjemahan sini. Start daripada bab qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terus ada satu golongan dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum, tidak akan menjejaskan mereka orang-orang yang menentang mereka. Itu babnya. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Thauban, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus ada satu golongan dari umatku yang akan tegak di atas kebenaran, tidak akan menjejaskan mereka. Man khadalahum, orang yang membiarkan mereka, orang yang tidak menolong mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang perintah Allah. Wahum kadzalik, mereka tetap dalam keadaan itu. Di dalam hadis Qutaibah tidak ada tersebut yang terakhir, yaitu wahum kadzalik, itu tidak ada tersebut. Dalam riwayat orang lain itu ada. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Mughirah, katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus ada satu kaum, satu kumpulan dari umatku yang akan tetap tegak di atas tegak di atas manusia. Hatta ya'tiyahum amrullah, sehinggalah perintah Allah datang kepada mereka. Wahum zahirun, dalam keadaan mereka tetap tegak. Dalam keadaan mereka tetap tegak, yakni menyatakan kebenaran itu. Dengan riwayat satu lagi itu serupa juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Marwan tadi, sama betul-betul serupa tu. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, akan terus ada yabrah, lan yabraha, sama juga dengan lan yazala tadi atau lan tazala. Akan terus tegak agama ini, di mana satu kumpulan daripada orang-orang Islam berperang kerananya, hatta taqumas sa'ah, sehingga berlaku kiamat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus ada satu kumpulan daripada umatku berperang untuk menegakkan kebenaran hingga ke hari kiamat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, bahawa Umair bin Hani menceritakan kepadanya, katanya, saya telah mendengar Muawiyah ketika di atas mimbar menyebutkan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus ada satu kumpulan daripada umatku tegak dengan perintah Allah. La yadhurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka, menjejaskan mereka orang yang membiarkan mereka, yakni orang yang tidak menolong mereka ataupun orang yang menentang mereka, sehingga datang perintah Allah. Mereka tetap dalam keadaan itu di hadapan manusia. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Muawiyah lagi. Perawi ini kata, saya tidak dengar, yang lain-lain semua saya dengar, tapi yang ini saya tidak dengar, kecuali pada kali itu dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar satu hadis yang lain yang saya tidak pernah dengar. Hak lain-lain itu saya pernah dengar lah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang besar untuknya, nescaya diberi faham yang mendalam kepadanya tentang agama. Dan akan terus ada satu kumpulan dari kalangan orang-orang Islam berjuang menegakkan kebenaran. Mereka akan terus tegak di hadapan orang yang menentang mereka sampai hari kiamat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, beliau kata Abdullah, kiamat tidak akan berlaku
kecuali ke atas manusia yang paling jahat. Mereka lebih jahat lagi, lebih teruk lagi, lebih jelek lagi daripada ahli jahiliyah. La yad'una Allah bi syai'in illa raddahu alaihi. Tidak mereka berdoa kepada Allah meminta sesuatu, melainkan Allah akan menolak doanya itu, dengan mengembalikan keburukan kepada mereka. Fa bainama hum ala dhalik, ketika mereka dalam keadaan begitu, Uqbah bin Amir datang. Maslamah pun kata kepadanya, "Hai Uqbah, dengar apa kata Abdullah ni." Uqbah kata, dia lebih tahu. Adapun aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus ada satu kumpulan daripada umatku, mereka berjuang ala amrillah, menegakkan perintah Allah, qahirina li'aduwihim, dengan kuat menentang musuh mereka. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan menjejaskan mereka orang-orang yang menentang mereka sampai berlaku kiamat. Wa hum ala dhalik, mereka tetap dalam keadaan begitu. Qala Abdullah berkata, iya, kemudian Allah menghantarkan angin seperti bau kasturi, sentuhannya seperti sentuhan sutera. Angin itu tidak meninggalkan satu orang manusia pun yang di dalam hatinya ada walaupun seberat seberat satu bijirin daripada iman, melainkan ia mematikannya. Angin itu menyebabkan mati semua orang. Kemudian yang tinggal hanyalah manusia-manusia yang jahat. Kiamat berlaku pada ketika orang-orang yang jahat itulah ada. Kiamat berlaku pada ketika tinggal orang-orang yang jahat itu sahaja. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang di sebelah barat akan terus tetap di atas kebenaran sampai berlaku kiamat. Ini bab memelihara ataupun menjaga kebaikan binatang, kenderaan dalam perjalanan, dan larangan berhenti di waktu hujung malam di tengah jalan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berjalan di kawasan yang subur, maka kamu berikanlah kepada unta haknya daripada hasil bumi itu. Dan kalau kamu bermusafir pada ketika kemarau, fa asri'u 'alaiha as-sayr, maka kamu cepat-cepatlah naik kenderaan kamu itu untuk sampai ke tempat tuju kamu. Dan apabila kamu berhenti di hujung malam, maka jauhilah daripada berada di tengah jalan, kerana ia adalah tempat pergi binatang-binatang buas pada waktu malam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berjalan pada ketika subur ataupun di tempat yang subur, maka berikanlah kepada unta bahagiannya daripada hasil bumi. Dan apabila kamu berjalan fis sanah, di tempat yang kering ataupun pada musim kemarau, boleh kedua-duanya, fabadiru biha niqyaha, maka cepat-cepatlah kamu menyelamatkan otak tulang binatang-binatang yang merupakan kenderaan kamu itu. Cepat-cepatlah kamu menyelamatkan kenderaan kamu itu daripada tempat tersebut. Wa idza arrastum, dan apabila kamu berhenti di hujung malam, maka jauhilah daripada berada di tengah jalan, kerana jalan-jalan itu adalah jalan-jalan binatang dan tempat pergi binatang-binatang buas di waktu malam. Ini bab perjalanan itu adalah satu bentuk ataupun semacam siksaan, dan elok orang yang keluar bermusafir itu segera pulang ke rumahnya selepas dia menyempurnakan hajatnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjalanan itu adalah semacam atau satu bentuk siksaan, di mana ia menahan seseorang daripada kamu tidur, makan dan minum seperti biasa. Apabila seseorang dari kamu telah menyelesaikan hajatnya di tempat tujunya itu, maka hendaklah dia bersegera pulang kepada ahli keluarganya. Perawi ni dia kata kepada Malik, adakah Sumai meriwayatkan daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah lagu ni? Malik kata, ya. Itu di akhir tu, qala na'am, tu Malik kata, ya, lagu itulah dia riwayat. Jadi anak murid sebut lafaz tu, Tok Guru dengar, ya, tu, dia kata begitu. Ini bab larangan ataupun tidak elok pulang pada waktu malam kepada orang yang datang daripada perjalanan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pulang ke rumah pada waktu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang pada waktu pagi ataupun petang. Riwayat satu lagi tu serupa tu juga, cuma dia lafaz saja berbeza, iaitu dia kata la yadkhulu, tadi la yatruqu, maknanya sama. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah katanya kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Apabila kami pulang ke Madinah, kami nak masuk selalu ke dalam rumah masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nanti dulu, biarlah kita masuk pada waktu malam, ini pada waktu Isya, supaya sempat yang tidak terurus rambutnya, perempuan yang tidak terurus rambutnya itu menyikat rambutnya dahulu, dan perempuan yang selama ni tidak ada suaminya sempat menyiapkan dirinya, yakni dengan menggunakan besi, pisau dan sebagainya, yakni untuk membersihkan bulu lah, maksudnya untuk mencukur dan sebagainya. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu datang pada waktu malam, maka janganlah dia terus pergi kepada ahlinya, yakni isterinya, sebelum dia bersiap, menyiapkan dirinya, membetulkan rambutnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apabila seseorang itu telah lama tidak berada di rumahnya, daripada kembali, orang seperti itu kembali ke rumah terus dengan mengejut. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu datang kepada ahli keluarganya pada waktu malam dengan mengejut, dengan maksud untuk mencari pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka, ataupun dengan maksud untuk mencari ketelanjuran ataupun kegelinciran mereka, kesalahan mereka. Dengan sanad satu lagi ni, Sufyan kata saya tidak pasti dalam hadis ni, hadis kau ni ataupun itu tafsiran perawi, iaitu yatakhawwanuhum tu, ataupun yaltamisu atharatihim, itu saya tidak pasti. Kemudian riwayat terakhirnya, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda melarang balik secara mengejut pada waktu malam itu. Dan dia tidak, dalam riwayat ini tidak ada menyebutkan yatakhawwanuhum dengan maksud untuk mencari pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka ataupun ketelanjuran dan kesalahan mereka, dengan maksud tak ada sebut. Itulah mula-mulanya bab malam ni tentang orang mati syahid. Mungkin duduk cerita macam keperang kan, orang-orang ni mati syahid. Jadi mati syahid ni perang tu saja kah? Hak orang panggil syahidnya dalam istilah agama, walaupun hakikatnya tentu tidak sama, tetapi boleh ke tidak hak lain-lain tu kita panggil syahid? Nak rakyat sini boleh, boleh. Cuma syahid lagu mana tu ada beza lah, ada beza. Di dalam hadis ni disebutkan orang mati syahid tu ada 5. Mula-mula sekali riwayat daripada Abi Hurairah ni, dia kata ada satu orang jalan di tengah jalan, lepas tu dia mendapati, dia tengok ada duri, satu batang yang ada duri lah situ di tengah jalan, dia pun buang.
Allah SWT kenal kepada perbuatan dia. Allah SWT pun mengampunkannya. Ni hadis ni suku ni tidak ada kena-mengena dengan hadis kemudian. Tapi di sini perawi ni sebut sekali. Yang ni hak ni termasuk dalam hak Abu Hurairah sebut lah. Tapi suku-suku hadis ni, suku-suku sebenarnya. Kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, suku. Hak ni tak ada kena-mengena ni hak ni. Tak ada kena-mengena dengan riwayat selepas ni, dari segi hak asalnya. Tapi kalau kita nak ambil kira seni hak ulama-ulama hadis biasanya, dia tidak saja dia mari tu dia ada maksud. Dia ada maksud. Hak tengah jalan ni kadang-kadang boleh menyebabkan seseorang tu macam-macam lah berlaku hak tengah jalan. Kalau kita tidak buat, kalau kita tidak jaga hak tengah jalan, jadi makna ada kesesuaiannya. Misalnya orang tu dia berjumpa duri kau gapo, dia tidak buat. Boleh jadi orang belakang ni terkejut. Bila terkejut tu, daripada terkejut je lah jadi macam-macam penyakit yang kena pula. Boleh berlaku. Hak ada kaitan dengan hak syuhada hak selepas ni. Ataupun terkena gapo-gapo kau, lepas pada tu bawa jadi sakit dan teruk-mendu. Boleh jadi itu maksudnya. Tetapi kalau nak kira asalnya tidak suku-suku. Lepas tu Nabi SAW bersabda, orang mati syahid tu ada 5. Orang hak kena ta'un, hak sakit perut, hak lemah, hak tertimbus dalam bangunan yang runtuh, dan orang yang mati syahid fisabilillah. Di sini disebut 5. Dalam riwayat Muwatta disebutkan 7 selain daripada orang yang mati syahid hak sebenar tu dalam perang. 7 dia sebut. Dalam ni dia sebut. Dalam syarah Imam Nawawi ni dia sebut. Hak ni tak ada dalam Bukhari Muslim pun tak ada. Tapi hak tu tetap sahih. Tinggi juga. Sebut dalam Muwatta tu. Tinggi. Dia sebut orang kena ta'un, sakit perut, orang mati lemah, orang tertimbus oleh bangunan yang runtuh, dan orang sakit barah dalam dada. Bekak dalam bahagian lambung ni, sebelah dalam. Terbekak situ. Maksudnya di sini sakit berat lah, jenis barah. Dan orang yang mati kebakaran, perempuan yang mati mengandung, tu 7. Selain daripada orang yang mati syahid perang. Maknanya ni pun boleh juga. Apa dalam hadis ni sebut 5, hak tu sebut 7. Biasanya dalam hadis-hadis seumpama ini, ulama-ulama mengatakan Nabi SAW ni dia royak, dia tidak royak ikut nafsu dia. Hak dia royak tu kira-kiranya Allah SWT beritahu ke dia 5, dia royak. Lepas pada tu ada tambah, dia royak pula. Itu satu jawapan. Yang keduanya, ulama-ulama kumpulkan sebanyak-banyak hadis ada bersebutkan tentang orang mati syahid, banyak lagi hak lain. Banyak lagi. Sampai ke 30 macam. Bukan 5, 7 saja. Kalau perhati secara berselerok lah, dan dikumpulkan sampai 30. Sampai 30. Jadi maksudnya kalau kita perhatikan semua tu, kalau kita perhatikan, dia ada satu ciri dia, yang menggabungkan kesemuanya. Bermakna kalau kita ambil kira tu, hak 5 ke 7 ni bukan nak tahdid, bukan nak ayat terhad setakat ni saja, tidak. Tapi nak ayat semua ni ada ciri yang tersebut. Gapo dia? Iaitu mengejut, tidak disangka-sangka. Itu dia. Tak disegar-segar. Pergi perang mati. Tu jelas lah tu. Ni orang kena ta'un, orang kena wabak, orang kena denggi dan sebagainya. Hak sekarang ni, hak kita tahu penyakitnya, tadi mari je segar. Mati dah hari ni. Jenis mengejut gitu. Duduk dalam bangunan, segar-segar, tiba-tiba runtuh. Tidak segar belakang. Orang mati lemah, tadi molek-molek, dia segar, tak ada sakit apa-apa. Gitu. Begitu juga orang yang mati mengandung, biasanya lahir biasalah, hak umumnya, tiba-tiba tidak segar. Dalam keadaan tidak segar, itu ciri yang ada pada semua. Kalau kita pakai hak tu lebih senang. Jadi tidak kata jadi bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kita pakai hak tu. Iaitu ada ciri tadi, tidak segar. Tidak segar.
Dia mati. Semua tu ada berlaku. Hak sakit perut, mulah perut tiba-tiba pun boleh mati. Kebakaran dan sebagainya. Kalau kita perhati semua tu dia ada ciri tadi, iaitu mati mengejut tiba-tiba dalam keadaan orang di sekeliling dia, sanak saudara, keluarga dia tidak suka. Kira-kiranya kalau tidak berlaku benda tu, hidup lagi kira-kira. Supaya dengan orang pergi perang jugalah, gitulah. Mengejut juga. Dia ada hak tu. Itu perkara yang pertama yang perlu dipahami. Yang kedua, apakah maksud orang mati syahid ni serupa dengan hak mati syahid hak tu, hak sebenar tu? Tidak. Sebab itulah dalam syarah Imam Nawawi ni pun dia sebut, apa hak lain-lain dia disebutkan mati syahid, ini kurniaan Allah SWT. Allah SWT nak beri kelebihan ni kepada umat Muhammad. Dia nak beri. Tidak mati syahid hak sebenar pun, jenis tu jenis pahala orang mati syahid tu, kelebihan orang mati syahid tu dia dapat juga. Walaupun tidak sama 100%, tidak. Hak jenis tu. Kalau kita kata hadiah dalam bentuk duit juga dapat. Jenis duit hadiah. Tapi duit itu tidak sama. Duit itu tidak sama. Hak tu boleh kita kata 1 juta. Hak ni boleh 10 riyal. Duit juga. Misalnya. Tak serupa ni dalam kalau kita kata ambil hak ulama sebut tadi sampai 30 tu, ada yang tak ada belah mana pun. Jadi takkan dia sama dengan hak mati syahid pergi perang tu. Tak sama. Tapi jenis pahala yang diberikan itu, boleh juga dia merasa. Seperti kita kata strawberry. Zaman dulu orang tak boleh rasa strawberry, tak boleh langsung. Zaman lah ni masa ke masa pun boleh rasa juga. Ini buah strawberry lah orang panggil. Tapi tidak manis. Tu ada beza tu situ. Tapi dia boleh juga. Namanya boleh juga. Jenis tu. Sebab lepas tu itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiganya, Imam Nawawi sebut ni, ulama kata yang dimaksudkan dengan mati syahid semua yang tersebut tadi, selain daripada orang yang mati perang ni, kata dia, ini syahid akhirat orang panggil. Makna pahala dia tu, dia dapat pahala jenis pahala orang yang mati syahid pergi perang tu. Adapun dalam dunia, hukum dia serupa dengan orang lain lah. Iaitu kena dimandikan jenazah dia tu, kena disembahyangkan, kena dikafankan. Serupa. Tidak serupa dengan orang mati syahid perang tu. Ini sebab tu orang panggil syahid akhirat. Dari segi dunia, hukum dia serupa dengan orang mati biasa. Yang ni kena uruskan jenazah dia tu supaya orang mati biasa, tidak seperti orang mati syahid pergi perang. Lepas tu dia kata orang mati syahid ni ada 3 macam mengikut ulama. Berdasarkan hadis-hadis, bila tengok tu dia ada 3 macam. Yang pertama syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat, iaitu orang mati pergi perang dengan orang kafir dan dia ikhlas sungguh kerana Allah sungguh, tepat. Tu syahid dunia akhirat orang panggil. Hak lagu ni kalau mati tak serupa dengan orang ramai. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disembahyangkan, tanah gitu. Tak perlu dah semua tu. Nak doa-doa, mana Tuhan jamin dah, selesai dah masalah dia. Tak perlu dah doa, selamat kau gapo ke dia. Kira-kiranya begitu. Tak perlu basuh, sebab hak tu akan menjadi bukti dia selesai. Tak perlu buang baju dia, hak tu jadi bukti kepada orang ramai saya. Itu maksudnya. Yang pertamanya begitu. Yang keduanya iaitu syahid akhirat, tidak syahid dunia. Syahid akhirat ni hak tadilah, hak sebut banyak-banyak tadi tu, semua tu apa panggil termasuk dalam syahid akhirat. Jadi dari segi pahala, jenis pahala yang diberikan kepada orang yang mati syahid yang sebenarnya tu diberikan kepadanya. Tapi dalam dunia diperlakukan jenazah dia tu supaya orang lain-lain. Itu syahid syahid akhirat orang panggil. Dan syahid dunia, tidak akhirat. Syahid dunia. Syahid dunia, tidak syahid akhirat. Lagu mana? Orang yang zahirnya pergi perang, dia duduk ahli Islam, tapi niat dia lagu lain. Dunianya kalau dia mati, kira tak disemayangkan dia, tak dikapankan dia, sebab orang mati syahid hak sebenar.
Syahid dunia mengikut orang nampak dia orang mati syahid. Di sisi Allah akhirat tu maksudnya di sisi Allah tidak mati syahid. Tiga macam ada orang mati syahid. Itulah kesimpulan. Lepas tu gak dalam ini sebut hadis ni macam-macam lah. Ni dia kata Ibnu Miqsam Ubaidullah. Lepas tu Imam Muslim mari sana dia nak ayat. Sini dia kata Ibnu Miqsam. Nama gapo Ibnu Miqsam? Dalam hadis ni tak ada. Dalam hadis yang kedua ada, iaitu Ubaidullah bin Miqsam. Itu tujuan. Ni cara Muslim ni. Dia mari gitulah. Asyhadu ala abika. Aku bersaksi untuk ayahmu, atau aku menjadi saksi kepada ayahmu. Ayahmu tu siapa? Tidak jelas dalam riwayat ni. Tidak jelas dalam riwayat ni. Tetapi dalam riwayat kemudian dia jelas. Dia sebut dia sebut Ubaidullah bin Miqsam meriwayatkan daripada Abi Saleh. Dalam riwayat tadi Suhail meriwayatkan daripada ayahnya. Ayah dia tu siapa? Abu Saleh itulah. Yani Ibnu Miqsam tu kata kepada Suhail, aku bersaksi untuk ayahmu bahawa ayahmu ada tambah sekali. Dalam riwayat, iaitu orang yang mati lemah, waktu syahid juga. Itu faedahnya. Ni benarnya kalau orang ngaji Muslim dengan betul, dia ada faedah lah. Cara Muslim gitu. Mula-mula dia bagi riwayat yang sama. Ibnu Miqsam. Siapa Ibnu Miqsam tu? Ayahmu. Mu tu siapa? Tak jelas. Sebab tu dia mari beberapa riwayat ni. Daripada keseluruhan riwayat ni bila kita perhati, jelas maksudnya. Selain daripada tu, Imam Muslim nak ayat. Ada riwayat Abdul Hamid bin Bayan Al-Wasiti. Ni riwayat ni dia kata, Suhail kata, qala Ubaidullah bin Miqsam asyhadu ala akhika. Aku bersaksi untuk saudaramu. Tadi ayahmu. Apa tujuan Imam Muslim nak mari hak ni? Dia nak ayat ini waham perawi. Sebenarnya bukan saudaramu, yang betulnya ayahmu. Sebab Abi Saleh itu ayah kepada Suhail, bukan saudara kepada Suhail. Dia nak ayatnya kadang-kadang perawi ni, periwayat ni dia ada tersalah. Misalnya dalam riwayat ni dia kata asyhadu ala akhika. Ini tak betul. Hak betulnya ala abika, hak sebelum ni. Maknanya Imam Muslim nak mari hak ni bukan sebagai riwayat utama dia, untuk nak suruh kita tengok, belajar cara sanad tu lagu mana. Dan perawi tu dia boleh salah. Perawi tu dia boleh tersalah. Sebab dalam riwayat selepas ni Ubaidullah bin Miqsam meriwayatkan daripada Abi Saleh, bukan daripada Suhail. Daripada Abi Saleh, yakni ayah kepada Suhail itulah. Dia tambah wal ghariq syahid. Ini menunjukkan bukan saudara tetapi ayah Abi Saleh. Begitu. Habis itu. Lepas tu riwayat daripada Asim, daripada Hafsah binti Sirin. Dia kata Anas bin Malik kata, bapa Yahya bin Abi Amrah ni mati, bapa. Hafsah pun kata mati kena ta'un. Hafsah tu perayak lah. Anas pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'un ini menyebabkan seseorang Muslim itu jadi mati syahid. Kalau kena ta'un, mati kerana ta'un. Dia kata gitu. Jadi di sini Hafsah binti Sirin, dia kata Anas bin Malik kata bapa Yahya bin Abi Amrah tu mati. Yahya tu siapa? Adik-beradik dia. Adik-beradik Hafsah. Hafsah, Muhammad, Yahya. Itu tiga beradik. Dia orang-orang penting dalam riwayat ni. Muhammad bin Sirin itu Suhuh tu, iaitu imam dalam ilmu takbir mimpi. Hafsah ni adik-beradik dia. Yahya ni pun adik-beradik dia. Yahya bin Abi Amrah. Abi Amrah tu kunyah kepada Sirin. Sirin tu kan Hafsah binti Sirin. Jadi hak ni dalam bahasa Arab dia panggil, kalau Abu Ibnu tu kunyah dia panggil. Itu kunyah. Nama dalam bentuk kunyah. Abi Amrah tu Sirin itulah. Dia kata mati dengan sebab ta'un. Jadi di sini dia ayat ta'un ni menyebabkan seseorang Islam lah. Hak kafir tu tak lah. Hak Islam. Kalau orang Islam mati kerana ta'un, mati syahid. Lepas biar kena ta'un, kau tak sabar ubat kau? Ada. Tu lain. Hak berubat tu suku lari, jangan pergi tempat tu, jangan bagi orang hak kena ta'un tu pergi ke tempat lain, ataupun lain-lain penyakit lah yang boleh berjangkit, jangan pergi. Itu suku hak tu kena. Hak tu kena jaga.
Bahkan Nabi SAW kata kamu kena lari daripada penyakit juzam ataupun majzum. Orang yang kena penyakit juzam supaya kamu lari daripada singa. Dia suruh lari. Ni kalau kena. Lepas tu kita mati kena redha. Hak Tuhan ayatnya. Kena redha. Kita tak tahu kat mana-mana nak mati belaka. Ke mana-mana. Cuma tak tahu. Siapa dia nak mati dengan sebab apa tak tahu. Kalau Tuhan pilih dia mati dengan sebab tu, redha lah, terimalah. Kalau selagi boleh ikhtiar, kena ikhtiar. Kena ikhtiar. Hak tu termasuk dalam tawakul. Masuk dalam tawakal, ikhtiar. Bukan tawakal tu tidak ikhtiar. Tak apalah. Habis itu. Ini bab kelebihan memanah dan galakkan supaya memanah. Celaan terhadap orang yang reti memanah lepas tu tak pandai. Uqbah bin Amir beriwayatkan, dia kata saya dengar Rasulullah SAW di atas mimbar, Nabi kata, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu sediakanlah untuk menghadapi musuh setakat mana yang terdaya oleh kamu daripada kekuatan itu. Setakat mana kekuatan yang dapat kamu kumpulkan, kamu kena kumpulkan untuk melawan musuh. Ketahuilah bahawa kekuatan itu ialah memanah. 2-3 kali dia kata. Kekuatan itu ialah memanah. Hadis-hadis seumpama ini bukan nak menunjukkan manah semua sampai ke bila-bila. Tak. Bukan hadis saja lagu ni, bahkan dalam Quran. Kalau kita baca ayat tu terus lagi. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Kena jaga kuda, persiapan kuda. Zaman ni nak kuda ke dia? Kita kata dalam Quran pun dia sebut gitu juga. Sebab tu nak faham Quran, hadis kita kena faham kaedah dia. Jangan pula kita kata apa ya waktu benda lagu ni bukan perlu semua. Quran tu dia mari sesuai dengan zaman dia. Dia royak gitu. Kalau dia royak kereta kebal, kalau dia royak perlu berpandu. Orang duk sibuk pula tanya, mana perlu berpandu tu pula? Susah. Dia royak hak ada. Tetapi sebelum pada tu dia muidah. Hak kuncinya. Mastata'tum min quwwah. Quwwah tu umum, luas. Hak semasanya kuda ke gapo ke. Tu. Anak panah ke gapo, pedang ke tu. Apa ni? Syurga tu di bawah bayang pedang misalnya. Dalam hadis sebut. Pedang sama ke? Hak semasa begitu. Serupa juga buah ke gapo dalam Quran tu dia sebut tak ada buah maktan, buah manggis ke tak ada. Adanya buah-buah ada negara Arab. Sesoalannya Quran ni untuk orang Arab saja. Jangan faham gitu. Dia royak tu benda hak dekat. Hak mula-mula terima. Bukan makna nak hak sekatu dalam syurga ni ada buah delima, hak tu saja. Bukan, ada belaka. Cumanya kalau royak hak ni dia jadi sibuk pula. Sebab tu dia tak royak. Ni dia kira faham sendiri, akan datang akan ada. Akan faham. Jangan sekali-kali kita faham mana Quran ataupun hadis ni terikat dengan hak semasa. Jangan gitu. Kalau lagu tu susah. Sudahlah lagu tu. Bukan hadis saja, Quran pun lagu tu. Supaya juga memanah. Nak rayaknya hak semasa tu. Memanah ni lah hak paling penting sekali. Paling penting sekali dalam perang pada masa itu. Kalau zaman lain mungkin gak lain. Hak tu lah hak penting. Maknanya yang penting itu perlu diutamakan. Kita kena kemah hak tu. Misalnya kita kata tentera udara yang penting, kena kemah hak tu lah. Pada masa tu tak ada lagi tentera udara gaponya. Laut pun tak ada lagi. Zaman sahabat baru ada. Baru ada armada ataupun tentera laut baru ada. Tapi sahabat faham molek. Walaupun tak pernah perang kat laut pun, dia perang. Dia faham molek. Tidak kata dah Nabi perang lagu ni kita pakai hak lagu ni, lagu lain tak boleh. Tak, dia faham molek. Mana kira-kiranya kalau ada kapal terbang, kau jet, kau gapo, kau kita kata akan guna. Boleh guna, sepatutnya kena guna orang Islam. Kena tengoklah gapo dia hak utama, gapo dia. Hak semasa. Itu maksudnya di sini. Bukan makna terikat dengan anak panah semua, itu tak betul cara faham lah kalau lagu tu. Tak betul. Dengan kita kata aku mana-mana dah Nabi kata begini kita akan benar. Kita tak sepakat benda. Kita tak sepakat gapo. Kita pakai anak panah. Tu tak kena tu, terlajak tak faham tu lagu tu.
Lepas tu Uqbah bin Amir, dia kata bumi ini akan dikuasai oleh kamu, dan Allah akan memberikan kepada kamu bumi. Dia royak dah masa dia tu tak jatuh lagi dunia ni ke tangan Islam. Oleh itu janganlah kamu lemah untuk bermain, janganlah kamu tidak berminatlah untuk bermain anak panah. Janganlah gitu. Dia ada beberapa makna di sini. Satunya isyarat kepada hak musuh yang kamu nak lawan tu, dia memang hebat dalam memanah. Jadi kamu pun kena kemah dalam bahagian tu jugalah. Jangan main-main. Apabila dia hebat dalam benda tu, kamu kena dapat mengatasi mereka. Nak mengatasi mereka dengan cara lagu mana? Dengan cara kamu kena utamakan hak ni memanah lah. Itu satu. Yang keduanya, jangan kamu fikir bila bumi ini dikuasai oleh kamu, Allah akan beri kepada kamu. Maknanya Allah akan memudahkan kamu menguasainya. Dah begitu, kamu pun pakai tak cara ada senjata. Jangan. Berlatih tu kena berlatih semacam. Senjata tu kena sediakan semacam. Itu maksudnya. Walaupun bumi ni Allah SWT beri dengan mudah kepada kita, kita menang. Dah menang belakang dah, jadi kita tak secara dah, cara ketenteraan. Janganlah begitu. Janganlah begitu. Maksudnya kena cara sama pasal hak ni. Walaupun dalam keadaan kita sudah aman pun kena ada sama. Sebab itulah negara mana-mana pun dalam dunia ni, hak kafir ke hak Islam ke semua reti berlaku hak ni. Dia mesti ada kementerian perang. Kementerian perang lah kita kata. Pertahanan ke. Dia mesti ada hak tu. Walaupun negeri tu aman tak ada apa. Sebab apa? Sebab kena persediaan dia kena ada. Hak ni lah hak Nabi suruhnya. Tidak kata bila kita sudah boleh negeri ni kita senyap buat tak cara. Tak ada dah. Nak menyiapkan diri kita dengan senjata. Tidak gitu. Tak boleh lah gitu. Hak salah itu super tu juga. Dan seterusnya akhir sekali Abdul Rahman bin Shumasah, dia kata Fuqaim kata kepada Uqbah bin Amir, bapa agak dia kata pak cik ni tua dah, duk pergi mari pergi situ pas mari sini pula panah, lepas tu ambil anak panah tu mari sini pula panah pula, lepas tu pergi ambil anak panah tu pula mari sini pula, menyusahkan pak cik saja. Kata dia buat lagu ni. Uqbah ni tua daripada masa tu. Dia kata gini, kata dia, kalau tidak sabit aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku tak ada nak bersusah lagu ni, katanya. Tapi buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kata dulu. Dia kata sesiapa yang pandai mana, lepas tu dia tinggal. Jadi tak boleh tak pandai. Bukan dari kalangan kita. Bukan orang Islam. Mana lagu tu. Ataupun dia telah derhaka. Yang ni derhaka kepada aku. Maknanya Nabi SAW tak say umat dia ni tak pandai ilmu mempertahankan diri. Tak say. Kalau pandai dah, lepas pada tu tak pandai. Kadang-kadang kan pasal amal sangat kan. Pandai dah, belajar pun dulu kau tak guna tu kan. Jadi lupa, tak tahu. Sebutir abuk, lupa, tak ingat. Buah tu lupa habis. Tak boleh. Maknanya dia suruh berlatih semua. Bukan dari kalangan kami. Maknanya umat Islam dia kena bersedia. Begitulah kira-kiranya. Hak ni mana, bukan mana saja, hak lain-lain pun lagu tu lah. Dia kena pandai. Apatah lagi orang yang pandai dah. Kalau hak tak pandai lagi pun maknanya kena belajar. Ni hak ada faedah lagu ni. Belajar. Hak tu hak boleh dah supaya dengan hak apa Quran lah juga. Kalau terlupa, dosa besar. Hak ni pun lagu tu. Hak ni pun deraka kata dia. Yang deraka kat aku. Makna tak boleh. Dia naknya umat dia ni pandai. Sesuai dengan masa lah. Kalau sekarang ni menembok, belajar menembok. Kalau dulu naik kuda, belombok kuda berlawan. Lah ni kereta, kapal terbang, belombok, jet. Kapal terbang perang naik. Begitu. Sesuai dengan keadaan lah. Tidak kata khusus dengan hak ni saja, mana ni saja. Dah. Tidak begitu. Begitu juga kalau tidak mana pun silap pun kalau pandai. Biar pandai sama. Jangan tak pandai. Tidak nanti perang. Kalau berlaku apa-apa, orang nak ganggu orang, nak kenak orang ke apa, sekurang-kurangnya kalau kita pandai boleh juga tolong. Kalau tak pandai jadi pendekar lubang luah. Pendekar lubang luah. Orang tinggal kena dah baru kita tepih. Kau luah jadi lagu tu.
Boleh jadi gitu. Lepas tu orang panggil pendekar lubang luar. Kena dah baru dia tepi. Bisa kau tubuh dia jadi kau luar lubang. Itu orang panggil pendekar lubang luar. Dengan sebab itu mana kena pandai, boleh belajar. Lepas pada tu habis itu. Maknanya kena gitulah. Lepas tu Nabi SAW raya umat dia ni akan terus ada satu golongan daripada umat dia ni yang tegak di atas kebenaran, tidak berganjal daripada kebenaran. Itu akan ada. Tak akan pernah ada sampai kiamat ni. Umat Muhammad ni duk senyap lah. Tak ada. Semua dalam dunia tak ada lagu tu. Bila-bila masa mesti ada. Satu golongan pun dia mesti ada. Itu janji Nabi SAW. Sebab itu kita tengok orang Islam mana-mana pun sama penjajah. Dia menentang penjajah. Ada semua hak menentang, menegakkan kebenaran. Ada semua. Ni Nabi SAW janji dah. Dia ayat dah. Sebab kita terjemah tadilah. Dari segi hak tu. Lepas tu dalam hadis ni dia kata siapa mari angin. Angin tu lembut, pelik lah angin tu. Baunya wangi, sentuhannya seperti sentuhan sutera, lembut. Bila kena hak tu, mana-mana beriman ni walaupun kecil lah iman tu ada dalam hati dia, orang mukmin lah asalkan beriman, mati berlaku. Itu hatta ya'tiyahum amrullah, keputusan Allah tu, sehingga perintah Allah tu masa tu lah, tu perintah Allah lah tu. Angin tu mari dengan perintah Allah. Dia tidak akan kiamat tu berlaku dalam keadaan orang ni hak molek ni ada. Dak. Dia mati dulu tu. Lepas tu tinggal hak jahat-jahat. Sebab tu dalam hadis hak lain ada sebut kan, kiamat tak akan berlaku selagi ada orang hak kata Allah. Maksudnya orang beriman lah. Rupanya roh dunia ni mukmin, orang mukmin. Tu roh dunia. Bila tak ada ni tak lama dia akan hancur lah. Tak hancur selalu. Supaya tu roh bila keluar daripada tubuh, tubuh tak hancur selalu, tapi tak ada lama. Kalau selagi ada roh tu berpuluh tahun tak apa, tak repuk. Lepas pada tak ada roh tu tak lama, tapi tidak berlaku selalu, tidak hancur selalu. Dalam keadaan dunia yang tidak ada roh itulah adanya orang-orang kafir, orang jahat-jahat ni, dan kiamat berlaku atas mereka itulah. Ni dalam hadis disebut. Lepas tu satu golongan ni hak mana ni golongan yang tetap tegak di atas kebenaran sampai kiamat ni, golongan mana? Ni Imam Nawawi sebut. Faqala al-Bukhari hum ahlul ilmi. Tu Imam Bukhari kata mereka ini ahli ilmu. Ahli ilmu ni hak ni tegak sama dengan kebenaran. Dia tak cara orang lagu mana, dia tetap dengan cara dia. Imam Ahmad kata illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka ni bukan ahlul hadis, aku tak tahulah siapa lagi. Maknanya bagi Imam Ahmad ahlul hadis, ahlul hadis dia tahu hak ni betul, hak ni tak betul. Hak tak betul dia tak ikut. Walaupun orang semua buat, dia tak akan buat. Dan dia akan kecek, dia akan raya ni tak betul. Orang nak ikut tak ikut suku pasal, ramah tak ramah suku pasal, tapi akan tetap ada ahlul hadis. Ahlul hadis menentang bid'ah. Bid'ah tak boleh dia. Dia kata benda ni bid'ah, nak turut tak turut suku pasal. Tapi ada semua kan hak kecek lagu tu ada ramah suku pasal, tapi ada. Ni Imam Ahmad kata aku tak tahulah. Kalau tidak ahlul hadis, siapa lagi aku tak tahu. Maknanya bagi Imam Ahmad dia yakin ni ahlul hadis. Qadhi Iyad berkata maksud Imam Ahmad itu ialah ahlus sunnah wal jamaah. Ni akan tetap ada sampai kiamat. Dan orang yang beriktikad mengikut mazhab ahlul hadis, tu kata Qadhi Iyad, orang yang pegangan dia mengikut ahlul hadis, hak ni akan tu ada. Hak ni lah ahlus sunnah wal jamaah, hak sebenar. Qultu, Imam Nawawi kata, pendapat saya lah kata dia, taifah ni tidak semesti berada dalam satu golongan. Tidak mesti ada dalam satu golongan. Boleh jadi ia berada pada macam-macam golongan orang mukmin. Misalnya antara mereka akan terus ada orang yang berani perang, semua akan terus ada. Hak lagu ni asal kumpulan orang Islam juga akan terus ada hak berani, tak berhenti dia.
Sebab kita kata di Afghanistan tu nyek tanggal mana pun tak berhenti tu. Sesak apa kedana pun tak boleh makan, tak ada pelapik nak tidur atas tanah. Dia akan perang tu. Pokok tu. Ada dalam dunia ni ada. Tidak ada semua tempat pun. Setengah-setengah tempat ada hak lagu tu. Itu so. Wa minhum fuqaha, ada juga faqih. Ulama fiqh. Dia duduk kaji semua. Mikir semua tentang agama. Ada semua idea, pendapat. Ada semua. Tak berhenti hak ni. Wa minhum muhaddithun. Ada juga puak-puak ahli hadis. Duk kaji semua, bahas semua hadis. Mengajar semua, mengaji semua, ada semua. Ni satu golongan. Wa minhum zuhad. Ada juga puak-puak zahid. Puak-puak zahid. Mana memang tak ada, dunia ni tak ada. Tidak terikat dia, hati dia dengan dunia. Tersedua ya, dia kaya setara mana pun. Hati dia tidak terikat dengan dunia. Tu sikap dia. Tidak mementingkan dunia, tidak lebih dunia. Ni zuhad. Ada pula yang lain pula yang menyuruh orang buat baik, menegah orang buat mungkar. Ada juga. Wa minhum ahlu anwa'in ukhra minal khair. Imam Nawawi kata banyak lagi jenis lain. Akan ada semua jenis ni. Tidak kata dalam satu perkara saja. Tak. Orang yang menegakkan kebenaran dalam bidang dia, ada semua. Bukan kata satu golongan saja. Kalau kita kata ahlul hadis saja, mengajar saja, tak kena juga. Hak lain. Tak ada dah kewajipan lain. Jadi masing-masing itu kalau kita tengok secara keseluruhan, semua ni orang Islam berlaku. Kalau kita letak sekali pada satu tubuh, seseolahnya ada berlaku pada hal itu. Sebab orang Islam ni sama-sama dia seperti satu tubuh. Kalau terpisah tu ya, kalau kita satukan, mana seseolahnya pada orang Islam tu ada berlaku. Segala kesempurnaan tadi, kebaikan untuk masyarakat tadi ada pada orang Islam. Tu dia nak cerita. Bagi dia kata itu maksudnya. Orang yang menentang, orang tak bela dia, tak tolong dia, tak cara ke dia, orang yang memusuhi dia, tak terjejas. Dia tetap dengan cara dia. Hak ni ada. Akan tetap ada. Mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita dalam golongan ni. Lepas tu hak lain-lain lebih kurang tu lah. Lebih kurang tu. Supaya je. Kemudian bab menjaga binatang ni, kemaslahatan ataupun kebaikan binatang. Zaman dulu kenderaan ni binatang. Hemar, baral, kuda, unta, lembu, macam-macam. Zaman dulu. Ni ajaran Islamnya kena jaga. Betul, Tuhan beri, Tuhan tundukkan segala yang ada di langit dan bumi ni untuk manusia. Tuhan tundukkan sakhara lakum ma fis samawati wal ard. Tundukkan itu maknanya permudahkan semua, jadi manusia boleh mengendalikannya. Manusia boleh mengendalikan. Itu kelebihan Tuhan beri kepada manusia. Binatang yang buah dia boleh berzina. Binatang dia boleh naik. Itu kalau zaman dulu. Hak lain-lain pun begitulah juga. Maknanya kita kena ada simpati itu. Simpati ni bukan kepada manusia saja yang diajar oleh Islam. Betul kita boleh guna dia, tapi jangan buat nyaya ke dia. Itu dia. Jangan buat nyaya. Misalnya kalau dalam perjalanan tempat tu tempat yang subur, kita berhentilah. Slow-slow tak apa berjalan, berhenti, beri dia makan, beri dia rehat. Tapi kalau tempat tu tempat yang kering, tak ada makanan, tak ada apa, dan dia akan penat, kita cepat-cepat naik. Biar lepas tempat tu, kawasan tu. Jangan lambat-lambat berhenti situ. Kalau lambat-lambat dia akan jadi kurus, dia akan jadi sakit. Dia sebut tadi lemak dalam tulang tu, dia akan jadi tak ada. Akan jadi mengecil, kuruh lah, sakit lah. Maknanya otak tulang itu penting untuk kesihatan binatang dan kesihatan manusia pun juga begitulah. Maknanya dia akan jadi gitu. Jangan buat gitu, jadi terseksa dia. Kalau sekiranya kamu naik binatang di tempat lagu tu, cepat-cepat biar lepas tempat tu. Jangan menyeksa dia. Ini kaedah mengguna binatang. Boleh kita nak guna, tapi jangan buat nyaya. Untuk perhiasan kau, untuk hiburan suka kita, kau nak pergi ikan kau apa kau, ada akuarium kau di rumah tak cara tak apa, burung, tapi jangan buat nyaya. Jangan buat nyaya.
Antara buat nyanyi perok seko. Biar dia kukuk. Kita kira dia kukuk je. Padahal dia nak gu juga, nak sign juga. Sekurang-kurang je. Rajin tu orang kita kan. Dia perok, dia kira. Tak tahulah kepercayaan dia kalau burung tu jadi mengawan, tu jadi punah kosora dia, wallah alam lah. Tu tak tahulah kita. Tak ada kena mengena tu semua tu. Jadi buat nyanyi ke binatang tak boleh. Perok tak apa. Pelaga tak boleh. Misalnya kalau ikan karing tu kan comel. Tapi beken ikan tu. Nak pelaga saja dia. Ada pelaga tak boleh. Lepas tu kita nak naik, nak guna, nak tak apa belaka. Tapi tak boleh buat nyanyi. Tu kaedah. Hak ni hak sampai dulu kita nampak. Hak sampai sekarang ni pun lagu tu juga. Kereta motor pun lagu tu juga, tak boleh buat nyanyi. Kena cara juga dia tu. Kalau panas kena berhenti. Cumanya dia tu tak ada nyawa, tak ada perasaan, tak ada gapo lah. Yang meletupnya kita juga bahaya kalau meletup. Kalau berasa, maknanya dia kena ada juga buah rehat tu. Tempat-tempat dia patut bubuh minyak, patut bubuh angin, begitulah. Itu kalau pasal kenderaan. Sekarang ni driver. Dia ni jadi driver kita. Driver kita ataupun jadi driver taksi ke, driver bas ke, driver lori ke apa, serupa lah. Kita tak boleh buat nyanyi, kita jangan kira nak treat kita lah. Tak boleh lah kita. Biar dia ada masa dia berhenti, biar dia ada masa dia rehat. Itu pengajarannya. Kalau binatang dia suruh jaga, orang lebih-lebih lagi lah. Orang tu pun kita penumpang ni kan tu, dia lah bawa driver. Serupa dengan kenderaan saat ni lah. Dia bawa. Dia tu tak letih kau, dia tu tak ngatuk kau. Serupa lah kau. Kena bagi. Jangan kira kita nak supaya ni tiap-tiap hari mesti kena sekian-sekian trip. Tak boleh lagu tu. Biar pun nak sabar. Jangan kira nak untung, mu kena seorang yang bawa. Yang jadi mangsa siapa? Kita semua. Seperti yang berlaku. Patut dua-dua. Begitulah. Takut mengantuk. Kalau seorang lagi boleh gilir. Jangan kira jimat. Jangan kira lagu tu. Setara binatang Nabi suruh jaga. Manusia lebih-lebih lagi lah. Gitu. Lepas pada tu larangan berhenti tengah malam. Tengah jalan. Apa? Hak di sini hak biasa pada masa tu. Bila jalan ni kan orang lalu situ, makanan gapo jatuh, binatang-binatang hak duduk dalam rock, dalam hutan dia tubik tengah malam nak cari makanan atas jalan tadi. Kita duduk situ pas kita jadi makanan dia. Tu sebabnya. Mana ada sebab benar siapa? Kalau sebab lain ada pun begitu juga. Lagi banyak sebab, lagilah tidak patut. Maksudnya kita jangan berada di tempat yang mendedahkan kita kepada bahaya. Kalau tengah jalan, jangan tengah jalan. Kalau tidak tengah jalan, situ bahaya, jangan situ. Cari tempat selamat. Nak berhenti, nak berehat. Bila kita nak tidur ni, kita tak khabar gapo dah. Dan jenera tak khabar gapo dah. Situ kita kena cari tempat yang selamat. Jangan kira ikut sera berhenti tu. Janganlah tu. Itu hak zaman dulu. Sebab hak zaman dulu. Sebab hak kemudian sekarang ni jadi sempit jalan misalnya. Kalau kita berhenti tengah jalan, orang nak lalu susah. Halau ni lagu tu tempat parking. Parking mall dia. Jadi patut pun kalau denda pun dah sabar. Dengan sebab dia tu letak kursi, dia berhenti kursi, jadi orang lain susah nak lalu. Okey? Masuk dalam hadis ni. Mana tak boleh berhenti. Tidak semestinya tengah malam. Tengah hari bila pun asalkan mengganggu. Membahayakan diri kita ataupun membahayakan orang lain, masuk. Support. Cuma biasanya pada masa tu orang berhenti di hujung malam. Maknanya tempat parking tu kena parking mall. Jangan sampai ganggu orang. Jangan sampai menyusahkan orang. Berhenti. Jangan berhenti mengejut hak sampai lah ni. Tidak segenar, tidak apa, kena jaga benda tu. Kadang-kadang tak ada segenar pun tak cara pergi. Tak fikir dah orang. Lepas tu berhenti mengejut, menyusahkan orang. Lepas orang kena bayar bila orang tepuh belakang. Buat nyanyi ke orang. Itu semua termasuk dalam di belakang ni. Walaupun dia ayat awak semasa, tapi kita kena fikir hadis ni jangan terhad setakat awak semasa tu. Tidak gitu maksud dia. Lebih lagi daripada tu.
Tak apalah. Lepas tu perjalanan ini semacam ataupun sebahagian daripada siksaan. Seksa. Setengah orang suka pergi berjalan tu. Bahkan dalam hadis pun disebut banyak Nabi suruh pergi berjalan, dapat rezeki banyak, dia kata. Safiru tasihhu, kamu berjalanlah, musafirlah, jadi sihat, Nabi kata. Dia suruh berjalan. Tapi hak ni susah. Memang susah ke mana-mana. Dia tidak serupa di rumah, tak sedut royak lah. Duduk di hotel besar pun. Lepas tu gaduh. Esok ni nak tubik ni pukul 12. Kena tubik tu. Sedaplah duduk situ. Tak boleh buat jenera tak tu kalau. Ni hambak ke demo. Misalnya pas naik kapal terbang kata sedap. Sedap pun bimbang juga tu. Kalau nyagung lagu mana? Dia ada tidak serupa dengan rumah. Semacam siksaan tu tetap ada. Makan juga sana pun, tapi tidak makan serupa di rumah. Keadaannya sedap secara mana? Tak boleh nak pecah baju depan orang ramai dalam restoran tu. Tak kena pecah baju serupa di rumah. Tak puas hati tu, tak pecah baju tu. Misalnya kita kata tak pecah baju, kita kena pakai baju, lepas tu kena teratur molek tak sedap tu lagu tu. Sedut royak sedaplah setara mana pun. Itulah maknanya dia nak royak sini ni mesti berlaku hak susah tadi. Senang lagu mana pun, tidak serupa di rumah. Dengan sebab tu, selain daripada di rumah tu mana kita selesa, ada ramai orang yang menunggu kita, nak kasih sayang kita. Ramai. Dengan sebab tu pergi keluar tu untuk keperluan kita. Bila selesai balik-balik bangatlah. Balik bangat-bangatlah. Itu pengajaran dia. Hak tepat selamat kita, tepat selesa kita yang sebenar belah mana-mana pun, kurang setara mana pun, tetap di rumah kita. Tetap di rumah kita. Walau bagaimanapun, hak dalam hadis-hadis yang lain tu dia ada sebut. Boleh jadi orang ni tidak sihat sini, dia kena pergi duduk di puncak gunung. Dia kena pergi duduk di genting tu misalnya. Situ udara molek misalnya. Pergi. Hak itulah maksud Nabi, safiru tasihhu. Jalanlah kamu dapat kesihatan. Ada kalanya gitu. Ada kalanya berjalan tu dapat rezeki. Pergi mengembara sana sini dapat rezeki. Ya, memanglah susah, tapi ada kelebihan lain. Kita tengoklah mana hak lebih penting kepada kita. Tengok. Duduk dalam dunia ni tak senang belaka mana-mana pun. Di rumah pun tak senang juga kalau nak kira. Nisbi belaka. Jadi kita kena tengok hak mana hak lebih penting kepada kita. Hak kurang, walaupun ada hak kurang tu tak apalah, kita tanggunglah. Hak tu yang orang pergi berniaga, mengembara, pergi keluar negeri ke apa tu, memang dapat rezeki. Betul hak Nabi SAW kata tu. Tetapi bukan kepada semua orang. Bukan kepada semua orang. Setengah-setengah orang kau susah duduk negeri orang, tempat orang. Kepada orang yang pandai ya betul, boleh. Kemudian larangan balik malas secara mengejut. Tak boleh lagu tu. Secara mengejut lagu tu tak boleh. Sahabat kata pernah kami siapa ada Madinah nak pergi balik-balik, nak balik bangat-bangat. Nabi kata nanti dulu. Biar misalnya duduk di masjid kau, zaman dulu biasanya gitulah. Zaman Nabi dia balik duduk masjid. Bila tu orang hak tepi-tepi tu pakat wayak lah. Siapa ada hak pergi sana, siapa ada ayah mau balik dah, hak tu pun hunggah mari anak ni mari. Ni pun balik wayak ke mak dia. Gitu. Nak suruh gitu. Lepas tu mak dia pun apa yang perlu dia buatlah. Yang ni dengan penuh persediaan. Bukan kata balik mengejut. Lepas tu kalau balik bergeser rambut tu marah pula. Bau busuk tu. Dan dia tak tahu macam mana. Itu tujuannya balik tu royak. Hak ni sampai dulu tak ada handphone, tak ada telefon ke apa. Ni tak apa. Balik masa mana? Yang pentingnya royak dulu. Royak nak balik tak apa. Itu kemudahan sampai kita. Mana balik mengejut, apalagi seperti dalam hadis hak kemudian ni. Balik tu nak siasat pula bini ni. Di belakang aku dia ni jauh ke tidak. Apa gitu mah. Ada dengar orang royak tak molek ke? Kalau ada ramai ada orang royak nasabah juga. Ni kalau tak ada gapo-gapo, cemuru telajak tu. Duk syok tak tu kalu, buruk sangka kepada isteri, tak apa, tak boleh lagu tu. Duk nak cari bini ni kenak lagu mana. Nak cari salah bini selepas pada pergi. Selepas pada dia pergi. Jangan lagu tu. Tak boleh. Balik senyap-senyap tu, itu tujuannya. Jangan lagu tu.
Balik tu dia bagi tahu dulu. Sebab tu Nabi SAW bila dia balik, dia balik pada masa-masa tertentu. Mana bagi tahu dulu. Tidak kata, tidak bagi tahu, balik mengejut gitu. Nak balik tengah hari kau malam tak apa, bukan maknanya dalam hadis ni nak larang balik tengah hari kau malam kau dak. Mengejut tu tak sah. Zaman dulu pasti akan berlaku begitu sebab dia tak boleh nak royak terlebih dahulu. Kalau boleh royak sekarang ni kena royak lah. Patutnya kena royak. Lepas tu kadang-kadang jadi balah kan, dia aklik ramah sayang dia. Lepas tu bini lambat pula masuk. Marah pula bini. Betaklah dia kata macam-macam. Tak patutlah lagu tu. Nak balik royak lah. Dulu berapa orang. Sepatutnya gitu. Itu keadaannya. Ini semua nak ajar adab lah kalau ni. Lepas tu ni dah nak selepas bab perang ni, cara ke perang. Bila perang nak balik lah. Takkan nak perang sama. Bila balik ni lah benda. Hak jumpanya lagu ni lah. Hak jumpanya tengah jalan lagu mana, lepas tu di rumah lagu mana, anak bini tu lagu mana. Tu bila balik. Dan orang hak balik jauh pergi perang ni kan, dia duduk dalam kasar, dia nak benar kepada kelembutan, kepada kehalusan, kepada pujuk rayu, dia nak sana. Hak tu bini pun kena faham. Hak tu lah Nabi SAW kata, dah dulu orang sisi-sisi rambut. Dia kata, dah dulu orang guna istihdad itu maknanya guna besi. Tidak semesti guna besi, guna benda lain pun. Setengah-setengah ulama kata tak molek guna besi, dia kau jadi kerah bulu tu. Molek guna benda lain. Jenis kapur kau, jenis yang boleh menghilang. Kata apalah mana-mana. Tak apalah dia boleh guna. Maksudnya nak suruh dia bersedia. Gitu. Nak suruh bersedia, gitulah. Bukan makan saja, maknanya hak lain-lain pun persediaan tu ada. Bini hak duduk di rumah ni jangan tahu marah. Kena royak dulu ke dia. Habis. Hak ni maksud kepada orang yang pergi jauh. Kepada hak pergi dekat tak perlu royak, pergi kedai nak royak warga dia. Baliklah tahu dah. Lepas pada ni nak balik tu tak perlu royak hak tu. Kalau nak pergi mana-mana, lepas tu bini tidak bersedia, perlu kepada persediaan. Hak tu hak nak kena royaknya. Kalau tahu dah, lah ni dia mari kota, lepas tu pertakaran kita nak kelip. Tahu juga, waktu tak apa dah. Tak perlu royak dah. Ni nak tahu. Lagu mana keadaannya. Itu maksud sini. Dan perempuan begitu juga lelaki perlu menyiapkan diri dia. Nabi SAW penting benar benda ni sama-sama ni. Dia pesan sama kena kemah diri, kena. Sebab itulah sebab itulah Abu Darda dia Nabi SAW royak kena kemah rambut ni, kena jaga molek, kau dia kata. Nabi kata lah 2 kali sehari dia cuma minyak rambut. Ada satu orang, ini dalam Muwatta Imam Malik disebut, ada satu orang tu pergi rambut dia beresnya masuk juga. Nabi pun isyarat, dia suruh tubik, dia tak sih duduk. Orang tu pun tubik, kemah molek rambut masuk. Ya itulah baru betul. Dia nak suruh kemah. Nabi SAW nak suruh kemah, tak sih tak kemah. Lelaki perempuan sama. Sama. Jangan balik perempuan saja, balik lelaki pun gitu juga. Itulah hadis ni. Ada kita sampai kepada akhir dah. Masuk Kitabus Sayd wa Dzabaih, kita berhenti sekali lah. Wallahu a'lam.